dikekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. WHI siaran 17 Ogos, anda bersama saya Sugita, dan mungkin anda tertanya-tanya kenapa hari ini Sugi seorang ke? Tak. Saya tak keseorangan. Saya nak ajak anda untuk sebut Hi Barbie, sebab ada Barbie kat studio hari ini korang. Hi Barbie. Hi Barbie. Ya. Takut salah sebut. Barbie. Ini dia Barbie doll WHI. Cantik dia awak. Memang kita punya tema minggu ni semua warna pink. Memang dapat inspirasi daripada Barbie doll ke? Saya tanya sekiranya stylist. Okey, sihat Fatin? Alhamdulillah. Dan harapnya penonton di rumah juga ceria-ceria sahaja. Kita berjenaka je untuk kita nak menaikkan semangat hari Khamis ni. Esok dah ada Jumaat, insya-Allah segalanya dipermudahkan. Kita doakan sama-sama, okey? Okey, baik, dan seperti biasa WHI akan bersama anda sepanjang 1 jam ini. Jadi teruskan bersama saya dan juga Barbie di sebelah saya ini. Sebab topik perbincangan kami pada hari ini adalah satu topik yang cukup penting dan cukup panas. Bila awak cakap Barbie tu saya tertukar baju. Okey, dan pastinya apa yang Sugi kongsikan tadi, harapnya ini membuka mata kita dan sedikit sebanyak menambah ilmu kita. Tapi apa pun, kita nak saksikan terlebih dahulu TikTok berkenaan dengan topik yang akan kami bawakan. Jom kita saksikan. Bagaikan kaca terhempas ke batu, hancur luruh impian suciku. Ku sedari ketaifan diri tak selayak. Shiver in the dark, it's raining in the park, Maytime. Sound the rhythm, stop when you hold everything. Dan jika hati sudah tak mau, maka jangan. Saya dah macam layan lagu TikTok ke daripada layan betul. topik. Saya suka semangat kata ceria tu. Tapi apa pun, itulah antara senario yang berlaku yang kita nak bawakan. Kita nak ketengahkan topik ini, walaupun saban kali kita dah bawakan topik ini, tapi ini adalah pencerahan dan juga permasalahan dalam masyarakat kita, iaitu gantung tak bertali. Betul tu. Kalau kita lihat dalam situasi kehidupan seharian kita, Fatin, dalam mana-mana situasi pun kita tak nak pun ditinggalkan dengan persoalan lepas ni apa Kalau dalam sektor pekerjaan kita, kalau bos bagi kerja kita dah siapkan, lepas tu bos tak cakap apa-apa, betul ke aku buat? Betul ke bos marah ke dengan aku? Dah approve ke? Kita tertanya-tanya. Tapi dalam kalau kehidupan perkahwinan atau rumah tangga ni, kalau suami tinggalkan si isteri dengan anak-anak tanpa apa-apa jawapan, isteri nak buat apa? Itu persoalannya, apa agaknya tindakan yang sesuai yang boleh dilakukan si isteri, dan juga ini sebenarnya secara tidak langsung memberi kesan emosi kepada isteri dan juga anak-anak. Betul. Kesian kadang-kadang kan anak-anak menjadi mangsa disebabkan pasangan suami isteri. Tak apa, kita akan pencerah dan perincikan sekejap lagi dengan dua tetamu kita di studio. Jadi kalau anda mungkin ada pendapat ataupun pengalaman sendiri nak dikongsikan, bolehlah hantar di Facebook kami, insya-Allah kita akan baca kejap lagi. Ya, dan juga Instagram kami jangan lupa, dan TikTok kami juga ada. Jadi di mana-mana juga anda ingin berkomunikasi bersama dengan kami, anda bolehlah ke media sosial WHI. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI. Gantung tak bertali. Selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Masa lagi di Wanita hari ini, dan seperti kami wawarkan tadilah, kita nak kongsikan berkenaan dengan topik hari Khamis, topik perundangan. Hari ini kita nak bawakan berkenaan dengan gantung tak bertali. Ini sebenarnya untuk pasangan suami isteri dalam rumah tangga lah. Betul tu, Fatih. Dan bersama kami di studio adalah dua orang hebat. Di sebelah saya kita bersama dengan Dr. Siti Aisyah Yahya selaku pensyarah kaunseling, psikologi dan kaunseling Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih, Doktor. Ini
Barbie versi tradisional. Cantik sangat busananya. Okey, kita juga bersama dengan Tuan Faisaluddin Muhammad Yusof. Hari ini kita bawakan selaku peguam syar'i kita lah. Tuan sihat? Alhamdulillah. Ceria seperti selalu. 3 Barbie seorang Ken? Bolehlah. 3 tak apa, jangan 4. Okey, baik. Terima kasih kedua-duanya bersama kami pada hari ini untuk mengupas topik ini. Tapi sebelum itu, Fatin, kita nak dengarkan ataupun saksikan dahulu laporan yang disediakan berkaitan dengan topik ini. Jom kita saksikan. Langit tidak selalunya cerah. Disangkakan panas hingga ke petang, rupa-rupanya hujan di tengah hari. Begitu juga dengan keadaan alam perkahwinan yang diharapkan kekal sepanjang hayat, rupa-rupanya digantung tak bertali. Sejak kebelakangan ini, kes perceraian dilihat menunjukkan tren yang semakin membimbangkan. Peningkatan bilangan status wanita yang berada dalam keadaan gantung tak bertali juga semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat di mana isteri ditinggalkan suami tanpa diceraikan serta dinafikan hak sebagai seorang isteri. Sebelum ini pernah tular kejadian di mana seorang isteri dikatakan hidup merana selama lebih 8 tahun akibat digantung tak bertali. Dan lebih menyedihkan, dia juga terpaksa menanggung beban pinjaman bank ratusan ribu ringgit yang dibuat oleh bekas suaminya. Justru, tidak dapat dinafikan kesedaran wanita merupakan satu keperluan dan ia juga amat penting bagi mengelakkan mereka dari menjadi mangsa penganiayaan serta pengabaian. Namun apa yang menjadi persoalan, apakah perkara yang perlu dilakukan dalam mencari keadilan buat golongan wanita ini? Baik, itu dia laporan yang disediakan dan ramai yang telah berkongsi komen-komen mereka di Facebook. Fatih satu ni daripada Thursday. Katanya, WHI semoga topik hari ini membawa erti bagi yang berbuat begini pada pasangan suatu ketika dulu disayangi dan dikasihi. Ya, bila kita dengar memang sakit hati Fatin kan? Betul. Bila dah kahwin tu memang nak teruskan perkahwinan itu tetapi tiba-tiba tak tahu apa yang berlaku, tak dengar daripada pasangan, tak tahu apa nak buat. Jadi kita nak terus bertanya mungkin kepada Tuan Faisal dari sudut undang-undangnya Tuan Faisal, gantung tak bertali. Kita tahu maksudnya memang dah ditinggalkan, isteri tak ada jawapan daripada suami, tak dengar daripada suami, tak tahu apa nak buat. Tapi daripada definisi undang-undang, apakah yang dimaksudkan? Tuan Faisal? Baik, terima kasih Sugita, Fatin, doktor dan semua penonton wanita hari ini. Saya rasa semua orang perempuan lah khasnya dan juga isteri tahu apa maksud gantung tak bertali tadi sebagaimana yang dikongsikan sebelum ni kan. Dia merujuk kepada isteri lah ya. Aku ni masih lagi isteri suami ke ni? Dah lama tak jumpa ni. Balik Ida tak tahu apa cerita dia kan. Makan minum pun kita tanggung sendiri. Ingatkan sebulan 2 je dia menghilang. Rupanya dah lama sangat. Biasanya keadaan ini banyak berlaku ya. Contohlah ya, banyak yang berlaku ni biasanya antaranya kerana mangsa itu, isteri itu mungkin dia tu adalah isteri kedua ataupun ketiga yang perkahwinannya dibuat di luar negara dan belum didaftarkan lagi dalam negara ni ya. Itu satu. Jadi dia punya suami ni mungkin dia balik ni terpecah temelang. Jadi dah isteri pertama dengan ahli keluarga semua blok dia, jangan jumpa sebagai contoh. Keadaan yang kedua biasa berlaku adalah ialah isteri makin lama ialah makin uzur ataupun semakin ialah berumur. Suami pula mungkin ketemu yang lebih bagus di tempat kerja atau jadi dia dah anggap isteri dia sedia ada tu dah macam bahasa kasarnya macam dah kalau kita tengok drama tu macam kain buruk lah kata orang kan. Tak pandang dah sebab dia ada kain yang baru. Kain itulah yang dia pakai. Dia tinggalkan, tak bagi nafkah, tak bagi nafkah zahir dan batin dan tak tahu di mana-mana. Jadi ini dimaksudkan gantung tak bertali. Ada suami ke tak ada aku ni? Nak buat itu salah, nak buat ni salah, nak pergi keluar negara sebagai contoh, kita kena minta izin dengan suami. Tapi suami tak tahu ke mana. Jadi ini adalah definisi dari segi ilustrasinya lah yang biasa berlaku di kalangan para isteri yang menjadi mangsa keadaan. Puncanya mungkin juga belah suami, tapi tak kurang juga isteri pun ada juga jadi faktor. Mungkin awal-awal isteri kata,
Gaduh, isteri kata abang keluarlah. Jadi kan maknanya suami itu sakit hati lah kan. Kalau sehari tak apa lagi, ni 2 hari dah lah 2 hari. Satu kampung dengar, satu taman dengar suara bini dia kuat sangat kan. Sebagai contoh kan. Dekat-dekat pasar, dekat mana, memalu, menjatuhkan maruah suami. Jadi suami itu mungkin sedih sangat, kecil hati dan sebagainya. Jadi ada juga faktor penyumbangnya suami, tak kurang juga isteri lah. Jadi ini mukadimah daripada saya. Saya suka tu. Maksudnya kita mengambil yang mana titik tengahnya antara pasangan suami isteri. Tapi tadi tu yang pasal kain buruk tu, sebenarnya kain buruk tu yang lap peluh suami tu dulu. Betul. Okey, tak apa. Kita nak tanya kepada doktor kan, kalau kita apa yang dikongsikan Tuan Faisal tadi tu, kita tahu perkahwinan ni adalah kita punya kebersamaan antara suami isteri, peranan masing-masing. Tetapi juga kalau bercakap mengenai gantung tak bertali ini kan, dia ada banyak faktornya sebenarnya. Mungkin dari segi emosi sang isteri itu membuatkan suami itu rasa macam lebih elok dia keluar daripada rumah tu untuk dia meredakan keadaan ataupun tempoh yang diambil tu terlalu lama sehingga kan memberi kesan dan juga persoalan kepada isteri tu. Adakah ini senario yang berlaku sekarang ni, Doktor? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua. Okey, saya Dr. Aisyah dan saya juga memang berpengalaman lah sebab saya ada lesen KBPA, kaunselor berdaftar pengakuan amalan, dan saya memang bila dijemput dengan tajuk bergantung tak bertali ni, saya sangat optimis lah dan saya rasa macam seolah saya ni adalah pembela wanita. Kita nakkan semangat. Saya setuju. Saya setuju pembela wanita. Ada perdebatan nanti. Ada perdebatan tu nanti. Okey, kalau kita berbalik pada persoalan tadi, kesan ataupun bila kita ditinggalkan dalam wanita di luar sana lah, bukan kita di sini, insya-Allah bila mereka ditinggalkan dalam masa yang sangat lama, at least saya rasa kalau contohlah tuan kan, kalau kita pergi bengkel 3 hari 5 hari tanpa WhatsApp, tanpa video call semua, agak-agaknya boleh ke? Kalau sampai sekarang lah, antara suami dengan isteri tu. Doktor tanya bagi pihak suami. Pihak suami, bagi pihak suami. Jawab. Nak jawab ikhlas pun susah, tak ikhlas pun susah. Sebab tapi betul. Sebenarnya kalau kita dengan pasangan ni kan, kalau tak dapat perkhabaran tu dalam sehari pun susah. Susah kan? Dah So makan macam ke apa kan. so Dan biasanya mana? isteri lah yang lebih concern. Kena blok ke? So kita sebagai perempuan, kesan dia memang sangat tinggi lah. So kita masih hang orang kata kan. Macam aku masih lagi ke isteri dia. Tapi kenapa dia tak call aku apa semua? So itu yang dikatakan bergantung tak bertali, itu memang kesan yang sangat beratlah bagi wanita. Dan kat sini saya nak bawa 2 perkara lah. Pertama sekali adalah dari segi sudut ekonomi. Ekonomi, contohlah bila kita ada suami akan bagi kita everything. Contoh setiap hari jadi bagi gelang emas, contohlah kan. Setiap hari jadi Pak Wer kan, Sugi Pak Wer. Boyfriend bagi gelang emas kan. Tapi at one day tiba-tiba tiada benda tu. So pertama dari segi survival hidup tu, dari sudut ekonomi tu, memang kita perempuan akan rasa. So contoh kalau setiap hari kita boleh makan ayam KFC, tapi bila dah tak ada support daripada suami, kita rasa macam aku nak makan apa ni. So dia rasa hang di situ. Dan yang keduanya saya nak tekankan dari sudut psikologi lah, yang mana psikologi ni kita melihat kepada 3 perkara, iaitu dari sudut tingkah laku, daripada apa yang kita pertunjukkan. Yang kedua dari sudut pemikiran, apa yang kita ni macam overthinking apa semua. Dan yang ketiga dari sudut perasaan. Perasaan tu memang sangat banyaklah, tak dinafikan. Contoh, kalau saya buat sesi kaunseling kepada wanita-wanita yang ditinggalkan bergantung tak bertali ni, first bila saya jumpa dia pun dia dah buat muka memang sangat sedih, dan memang kita memahami memang dia sangat sedih. Dan di situ juga sebenarnya wanita tu juga dia menanggung beban yang bila dia bercerita, memang setiap kali sesi kaunseling yang saya akan buat, memang mereka akan menangis. Sebab bila mereka berjumpa dengan kaunselor, di situlah mereka boleh meluahkan perasaan yang selama ini terpendam, yang dah 3 bulan, dah 5 bulan, setahun dah tak berjumpa dengan suami. So dia rasa the right person yang dijumpa untuk dia meluahkan masalah dia. So bagi saya dari sudut kesan kepada wanita tu sangat beratlah, daripada 2 sudut lah, dari sudut ekonomi dan dari sudut psikologi. Baik. Itu impak yang dikongsikan oleh Dr. Siti Aisyah. Saya pernah ada rakan yang suaminya ada tapi tidak melakukan tanggungjawab bersama. Jadi kawan saya kata saya macam single mom. Macam tak ada beza. Saya kahwin sama je dengan anak saya kan. Apa pun nak tanya Tuan Faizal, dari segi undang-undang Tuan Faizal, berapa lama adakah dikira terlalu lama sekiranya si isteri tidak mendengar khabar daripada suami? Okey, dalam hal ini kita kena rujuk apa isteri boleh lakukan. Sampai bila tahap kesabaran ni?
1 hari, 2 hari, 1 bulan, setahun dan sebagainya. Jadi dalam hal begini, bila katakanlah isteri-isteri ini yang mengalami keadaan gantung tak bertali ini, dah cuba cari, ya, saya tambah sikit macam yang doktor cakap tadi, ya, bukan setakat emosi dan juga dari segi kewangan. Sebenarnya perempuan ni dia marah-marah macam mana pun dengan tak suami. sayang. Sebelum Tuan Faisal boleh habiskan Dia ayat. benci macam mana pun. Sebab itu tempat dia nak meluahkan. Betul. Dia suami kena banyak sabarlah. Tapi kadang-kadang melampau juga isteri ni kan. Baik. Dalam keadaan begini, sampai bila ya? Kemudaratan ni perlu dihilangkan dalam kaedah fiqh ni berapa lama ya? Dalam hal ini sebagai contoh puan-puan yang baru kahwin ataupun dah lama kahwin, tengok balik sijil nikah kita tu. Ingat lagi tak suami dulu lepas akad nikah apa dia lafazkan? Ada taklid kan? Sekiranya contoh ada setengah negeri kata sekiranya aku biarkan isteri aku selama 3 bulan ataupun 4 bulan aku menghilangkan diri ke tanpa bagi nafkah sebagainya, dia boleh mengadu kepada hakim dan untuk mohon cerai. Boleh itu satu. Maknanya 3 bulan ataupun 4 bulan. Boleh mohon fasah kalau tak diberi nafkah. Contoh 4 bulan. 3 bulan dan ada setengah tempat 4 bulan berturut-turut. Tak dapat nafkah batin. 4 bulan boleh mohon untuk fasah juga. Jadi dalam hal begini katakanlah memang dah lama sangat ni ya. Jadi perlu mohon kepada mahkamah untuk mohon selain daripada fasa, selain mohon cerai taklik, boleh juga mohon perceraian dengan kebenaran mahkamah. Ini perkara yang puan-puan boleh lakukan. Bukan maksud saya suruh bercerai. Bukan maksud saya nak runtuhkan rumah tangga dan masjid yang bahagia yang kita telah bina. Mungkin suami tadi menghilangkan diri, faktor kita. Terlebih kita marah dia, dia kecil hati. Mentang-mentanglah suami kita tu baru kena buang kerja. Baru per bulan kita yang menanggung dia, dah kita terkasar bahasa. Lelaki pun ada yang hati lembut, ada yang hati saya tak kata hati tisu, tapi hatinya ada bunga di dalamnya, ada taman kan. Ada taman. Mungkin juga tindakan kita tu keterlaluan. Tapi mungkin juga suami kita tu ada masalah lain. Mungkin ada, saya pernah buat, mungkin dia ada hilang ingatan sedikit, mungkin dia kemalangan, ataupun mungkin itulah dia dapat jodoh yang lain. Jadi perkara-perkara begini kita kena siasat dahulu. Kalaulah kita dah siasat, kita dah tahu dan kita tak boleh bersabar. Kita dah tak boleh dah nak menanggung, dipanggil kemudaratan ni, kesusahan ni. Lama sangat dah ni. Kan? Aku muda lagi ni. Cantik lagi. Bagi contoh kan. Contoh. Bukan saya nak galakkan puan-puan untuk berpisah dengan suami dengan niat untuk berkahwin lagi. Tidak. Ada anak, tengok anak tu. Suami tu dulu baik, bukan tak baik. Mungkin ada sedikit kekurangan, kelemahan. Jadi tempohnya begitulah. Maknanya dalam negara ni standardnya lebih kurang kalau 3 bulan lah pada pandangan saya dari segi perundangan kalau kita lihat kepada nak mohon fasah pembubaran perkahwinan, nak mohon cerai ataupun mohon cerai secara taklik. Itu 3 bulan tempohnya. Tapi ini kita ada soalan daripada penonton kita tuan. Tuan Saleh Suryani. Saya minta fasad dah 3 tahun. Tinggal berasingan dah 3 tahun. Saya tak tahulah kenapa susah sangat mahkamah nak jatuh talak bila suami pun dah tak peduli pasal perkahwinan ni. Okey, ini kita kena bantu puan ini. Siapa nama puan tu? Puan Saleh Suryani. Puan Saleh Suryani. Dia begini ya, saya faham. 3 tahun tu mungkin dia tunggu 3 tahun baru dia nak file. Itu satu keadaan. Satu keadaan lagi mungkin dia dah file tapi kes tu tak selesai lagi dalam tempoh 3 tahun. Itu pun boleh jadi sebab kita tak tahu soalan dia yang sebenar. Jadi dalam hal begini memang ya proses fasa ini, contoh ya puan tadi mungkin dia kata dah lama sangat tak jumpa suami ataupun tak dapat nafkah daripada suami. Suaminya ada, tapi segala-galanya dia yang menguruskan. Macam tadi tu, single mom. Single mom kan? Jadi hal begini, bila filekan permohonan fasa, kita kena buktikan apa dakwaan kita tu. Sebagai contoh, puan-puan kata suami tak ada bersama kita berapa lama. Jadi kita kena bawa saksi. 2 orang saksi lelaki. Kalau tak ada 2 orang saksi lelaki, seorang saksi lelaki, 2 orang lagi perempuan sebagai contoh ya. Lepas tu yang kedua, katakanlah nafkah tu kita sendiri yang tanggung. Tunjukkanlah kita ada bukti pendapatan. Kita berkerjaya, bayaran rumah, bayaran kereta, bayaran bil-bil, segalanya anak semua kita yang tanggung daripada gaji kita. Sekarang lagi canggut, dulu kita kena sediakan resit, guna cash. Sekarang tak payah, gunakan semuanya guna QRP ke ataupun so transaction tu, transaction tu kita boleh print daripada statement tu daripada pihak bank dan itu kita boleh majukan ke mahkamah sebagai bukti keterangan yang menyokong kita punya dakwaan. Itu prosesnya. Barulah bila hakim berpuas hati, barulah fasah itu dibenarkan. Sebab hakim pun tidak boleh sewenang-wenangnya. Hakim kena berlaku adil. Itu masuk adil. Cuma yang 3 tahun tadi tu saya tak bolehlah nak menyalahkan mahkamah semata-mata ataupun mungkin
3 tahun dia menunggu baru dia file. Mungkin ada keberanian untuk file tu. Jadi kita kena tahulah keadaannya. Jadi begitulah fasah ni. Okey, baik. Ini sebenarnya pengalaman yang dikongsikan oleh Nurul Naim. Katanya, saya salah seorang pernah mengalaminya. Bergantung tak bertali, ex tak nak lepaskan saya. Memang makan masa prosesnya. Saya pun banyak bertanya dengan kawan-kawan yang pernah mengalaminya. Proses dalam setahun setengah naik turun mahkamah, ikut proses semua yang disarankan, termasuklah iklan dalam surat khabar, dan akhirnya selesai waktu itu tahun 2017. Jadi akan berlaku apa yang diinginkan tetapi mengambil masa prosesnya. Baik. Dan seterusnya kita nak tanya kepada Dr. Aisyah. Dr. Aisyah, bila bercakap mengenai perkahwinan, kalau suami dan isteri sahaja tidak mengapa, walaupun iyalah memang susah berat situasinya. Tapi bila dah melibatkan anak-anak, itu juga satu situasi yang cukup membebankan emosi anak-anak, psikologi anak-anak. Jadi mungkin Puan Aisyah daripada pengalaman boleh kongsikan. Okey, daripada pengalaman saya memang kesan yang sangat teruk. Pertama tadi kalau kes lah, kita tengok kes kan, macam tuan pun tadi kes kalau suami, sebenarnya kalau saya ambil semulalah yang tuan saya orang kata counter back semula wanita lah. Contohlah dia kata dah kain buruk dah tak nak guna. So kain buruk kita boleh buat lap peluh kan. Tapi dalam masa yang sama kenapa tak dikomunikasikan masalah tu? Betul. So itu isunya sekarang. So kalau kita tengok sekarang masalah yang terjadi apabila lelaki, ini kita kisahkan situasi lelaki lah yang meninggalkan wanita kan, satu side yang mana kesannya bukan saja pada wanita tapi anak-anak, dan anak-anak ni memang keadaan psikologi mereka sangat teruk ataupun bahasa mudah kita kata memang mereka sangat down. So contohlah daripada pengalaman saya sendiri, bila saya pergi program motivasi apa semua ataupun saya buat sesi kaunseling kepada kanak-kanak memang sukar untuk bercakap, nak cerita masalah kan. Kalau kita jumpa budak 3 tahun 4 tahun, kita kata adik ada masalah, mesti dia orang tak pandai nak cerita. So dalam kaunseling kita boleh buat terapi lukisan. So kat situ saya cuba buat, dan apa yang saya dapat ini, kalau isu yang berkaitan dengan rumah tangga lah, dia akan lukis gambar ayah dia seperti monster. Saya kena check lah anak saya punya. Boleh check lepas ni. Anak-anak kan lukis gambar kita cantik ke suami dia yang cantik. Jadi sebenarnya kalau melihat dalam terapi lukisan ni, lukisan mana yang dilukis cantik tu, itu sebenarnya dia lebih sayang kepada kita. Itulah saya selalu dia letak mahkota. Mahkota sweet right. So memang kesan dia kepada kanak-kanak, dan ada jugalah kes yang saya jumpa bila saya tanya, saya buat sesi kaunseling lah lepas daripada program, saya tanya adik boleh saya tahu kenapa adik lukis macam ni, ada bukan yang snorkeling tu bukan yang viral yang snorkeling nak bunuh diri tu bukan lah. Ingat itu kan. Bukan, ini yang dia memang buat ada tiang, ada tali. Lepas tu dia siap buat gambar tali bulat, lepas tu dia nak gantung kepala dia. So bila saya tanya dia, boleh tak adik ceritakan dengan cikgu, cakap kan kenapa adik lukis macam ni. Lepas tu dia ceritalah satu-satu. Dia kata sebenarnya mak dengan ayah saya dah lama dah tak hidup bersama. Saya pun dah lebih kurang setahun lebih, raya pun dah tak jumpa ayah saya semua, dan memang dari segi kewangan semua memang dia tak dapat cari pun ayah dia. So bila saya teruskan buat sesi dan saya bagi tahu, saya panggillah mak dia sekali untuk buat sesi, sebab saya buat sesi dengan dia tu bukan saja program, tapi disebabkan dia ni juga ada masalah pembelajaran dan masalah attitude. Kalau kita tengok sekarang ni banyak juga kan isu viral tentang bully, tentang apa saja masalah remaja berisiko, hamil wanita ke apa semua tu. So sebenarnya semuanya masalah tu dalam 70% lah. 70% adalah datang daripada family. So sebab itulah bila kalau kita dalam Islam kan tuan, yang mana bila keluarga sakinah, keluarga yang tenang, so anak-anak pun semuanya tenang. Contoh kita kan para isteri berdua, belum kahwin lagi. Para isteri, so bila kita malam tadi kita happy dengan suami, kita tengok TV sama-sama, makan sama-sama. So bila kita pergi kerja, mood dia lain. Kita rasa happy, kita rasa bersemangat. Sama juga dengan anak-anak. So anak-anak bila dia tak dapat bonding, kasih sayang daripada antara salah seorang lah. Kalau ditinggalkan tu, ditinggal dengan ayah, dia tak dapat kasih sayang mak. Kalau dia ayah yang meninggalkan, mak yang meninggalkan, dia tak dapat kasih sayang ayah. So dia tak dapat kasih sayang antara dua-dua tu. So memang dia akan menunjukkan simptom-simptom yang dia ni kurang kasih sayang. So banyak isulah, contoh dia dekat sekolah dia pergi cari power, cari makwa. Sebab kenapa? Sebab dia nak lepaskan kasih sayang dia kepada orang lain. Sebab dia tak dapat kasih sayang itu dekat rumah. So kesan dia memang sangat mendalam kepada anak-anak. Ini yang kena kita
Kita buka mata dan minda juga. Okey, ini daripada Annie. Ini saya rasa macam komen-komen semangat ni. Kita orang kaum Hawa kena berani buat keputusan ke mahkamah jika suami yang tak bertanggungjawab. Betul. Biarkan isteri gantung tak bertali. Kita perempuan kena ambil tindakan dulu. Jangan dengar cakap orang keliling, kebahagiaan di tangan sendiri. Tuan Faisal setuju ke Tuan Faisal? Aduh, hai. Macam mana ni? Ini senario ini wanita hari ini kan? Wanita hari ini, bukan hari semalam. Betul. Jadi saya kena bela wanita. Bukan tak. Mungkin tuan boleh, ini adalah senario yang berlaku. Sebenarnya kalau dari segi satu sisi, sebenarnya yang berkongsi komen tadi dia nak bagi satu semangat sebenarnya. Ramai isteri-isteri yang teraniaya, tahap kesabaran dia melampau sangat. Ya? Maksud saya melampau tu bukan dalam kes-kes gantung tak bertali sahaja. Banyak juga kes isteri yang didera ni. Isteri yang didera, macam-macam lah yang melibatkan jenayah, tetapi dia tetap sabar dan dia tetap masih lagi sayang kepada suami. Saya pun pelik tau. Macam tadi doktor cakap kita nak pergi kerja tu, nak bagi mood kepada isteri tu, kita peluk isteri kan. Kadang-kadang saya nak peluk isteri tu, tak tahu apa ni dah. Cepat. Kan. Tapi maksudnya ada sekat gitu. Jadi maksudnya komentar daripada yang berkongsi dengan kita tadi tu ada kebenarannya. Cumanya cara kita nak menghalakan mendapatkan tu, kita bukan dengan cara jadikan perceraian itu sebagai jalan terakhir. Sebab itu kita adanya pakar seperti kaunseling ini. Kaunseling ni sama juga macam doktor. Sama juga dengan macam engineer, arkitek dan sebagainya. Mereka ni adalah pakar yang boleh tahu apa masalah jiwa melalui lukisan. Ekspresi muka pun boleh. Saya kena tengok balik lukisan anak-anak saya ni. Saya risau ni. Anak-anak saya dulu. Sama tuan. Saya takut ditulis lukis saya dinosaur ke apa. Nanti lukisan boleh bertunjuk kat saya. Maknanya perempuan yang ada masalah suami yang tidak menjadi suami seperti suami, gantung tak bertali dan sebagainya, cubalah rujuk dengan kaunselor. Berkongsi masalah dengan mereka, kaunselor yang pakar bercerita. Sebab isteri wanita ini memang dianugerahkan dia ni hebat berkata-kata. Ada je idea dalam kepala dia kan. Satu kita cakap 100 dia punya idea. Kenapa? Sebab kita ni lelaki dijadikan oleh Allah SWT untuk mendengar keluhan isteri, aduan isteri. Isteri pun kadang-kadang dia tahu suami aku bukan boleh settlekan pun. Dia tahu. Tapi dia nak luar, dia nak dengar. Jadi tak nak kita pun layan dengar. Okey. Masuk kanan, keluar je lagi. Besok dia tanya lagi. Itu komunikasi yang dia boleh kata boleh menghidupkan, menceriakan keadaan, mengharmonikan keadaan. Cumanya itulah. Nak cakap dengan siapa? Dah digantung bertali. Suami pun tak tahu kat mana. Baik. Tuan Faisal, kami ada satu soalan. Maaf ya, Tuan Faisal, ini soalan daripada penonton kita. Farhana, kalau kes gantung tak bertali hampir 20 tahun, macam mana nak selesaikannya? Pihak isteri dah buat kes fasak tapi tak berjaya. Suami tak mahu lepaskan atas alasan masih sayang. Suami dah berkahwin lain tapi masih tak mahu ceraikan isteri pertama. Wow. Maknanya kalau ini bukan gantung tak bertali, ini dia tahu kat mana suami dia tapi tak balik-balik. Tapi dah 20 tahun. Dah 20 tahun, ya betul Sugita. Ada kes tu begitu. Jadi dia hal begini, dia dah mohon fasak tak berjaya. Mohon pula perceraian. Perceraian macam biasa. Di bawah dipanggil Seksyen 47 lah ya. Dapatkan khidmat daripada pihak peguam. InsyaAllah melalui proses ni biasanya the minimum reason. Alasan kata tak ada sepahaman. Nanti mahkamah akan lantik jawatan kuasa pendamai. Tak berjaya daripada jawatan kuasa pendamai, mahkamah akan lantik satu lagi institusi yang dipanggil hakam. Kalau dah memang isteri tak mau, kenapa lagi nak siksa isteri itu? Dia tak boleh taat, dia dah tak boleh nak hormat kepada suami. Dia dah tak boleh. Dia 20 tahun macam kita ni. Jadi mungkin mahkamah ataupun hakam akan menasihati suami itu, lepaskanlah. Kalau dia masih lagi nak kekalkan isteri, maksudnya dia tak jalankan tanggungjawab dia sebagai suami, dia tak bagi kasih sayang, dia tak bagi apa. Maksudnya apa? Dia nak menzalimi saja. Mungkin dia ada isteri yang lain. Dia nak biar. Ego macam tadi. Ego pun boleh jadi. Jadi kita kena ingat, anak-anak kita pun ada. Kita mungkin ada anak perempuan. Macam mana kita lakukan kepada isteri kita? Tak mustahil. Perkara yang sama mungkin boleh dilakukan oleh
menantu kita ataupun lelaki yang lain terhadap anak-anak kita. Mahu kita dapat anak-anak menantu yang rupa tu. Jadi keadaan begini perlu difikirkan semasak-masaknya. Jangan pula nanti anak lukis gambar monster kita. Tak, bila kita yang baca ni pun macam tak logik lah. Dia kata sayang, lepas tu dah kahwin lain, lepas tu dah 20 tahun tak dapat cerai apa yang diinginkan. Tapi kadang-kadang juga Sugita, isteri ni marah macam mana pun, report polis macam mana pun, lepas itu ya kena pukul lah sebagainya, report polis. Lepas tu nak benarkan, tak apalah saya buat sayang balik. Okey, tapi ini perempuan dia ada, saya tak tahu kelebihan ataupun kelemahan. Tapi saya nampak kelebihan. Dia mudah memaafkan. Bila mudah memaafkan dan juga dia sebenarnya mudah juga mewujudkan permasalahan lain. Kalau tak ada kesedaran. Okey, doktor, di hujung perbincangan kita seronok hari ini, tapi kita kesutukan masa, doktor. Bagaimana untuk kita bukan nak menyedari ataupun menasihati mereka di luar sana, walaupun institusi rumah tangga itu tak berjaya, tapi boleh atau tidak untuk kita mencari jalan persefahaman untuk anak-anak kita. Kalau dulu kita boleh bercinta dari awal, ada persefahaman. Kalau kita dah tak ada jodoh tak berpanjangan, boleh tak kita ambil jalan penyelesaian yang harmoni? Okey, bagi saya memang bolehlah, dan saya serulah kepada wanita-wanita yang menonton, tak kira lah wanita ke lelaki ke keluarga mak ayah. So kadang-kala kalau segmen wanita hari ini ramai wanita je yang tengok, padahal isu kita pada hari ini patutnya lelaki perlu aware, perlu sedar diri, jangan gantungkan isteri lagi kan. So kat sini saya saran kepada wanita, kita adalah wanita yang hebat. Kalau kita dulu kita tengok zaman sebelum Islam, zaman jahiliah, bagaimana kalau lahir je anak perempuan mereka akan terus kebumikan, terus matikan. Tapi kalau kita Islam ni sangat mengangkat kita kaum wanita. So kat sini kita sebagai wanita first kali kita perlu berdamai dengan takdir. So kita memang berdamai dengan takdir, kita kena terima. Okey, mungkin jodoh kita dengan dia, si Mamat ni, contoh si Mamat lah. Si Mamat ni adalah 20 tahun sahaja. So 20 tahun je lah, dah tak ada. So kita kena move on, dan buat apa kita masih lagi menyeksa perasaan kita, sedangkan kita boleh lagi mendapat kebahagiaan mungkin dengan orang lain, mungkin kebahagiaan kita dengan anak-anak. Sebab itu saya tertarik, sebelum saya pergi sini saya ambil mood lagu Langit Yang Sama. Walaupun kita tengok langit yang sama, nanti hujan nanti nak balik UKM. Walaupun kita tengok langit yang sama, kita menatap ni yang sama pun semua sama. Tapi kita ni sebagai wanita, kita kena keluar, kena move on, kena berdamai dengan takdir. Istilah berdamai dengan takdir bukan tak apalah aku tak bergantung, tak bertali, tak apalah lelaki tinggalkan aku. Tak, kita berdamai dengan takdir, kita kena move on, kita kena usaha improve diri kita, usaha untuk perbaiki diri kita. Contoh, kita pergi tanya family, okey macam mana saya dengan si Mamat ni, macam mana dah 3 bulan, dah 3 tahun tak bersama. So family boleh akan nasihatkan, dan kita juga kena aware lah, kena tengok setiap hari segmen wanita hari ini. Contohnya segmen hari ini kan. So kita boleh jumpa dengan lawyer, contoh firm Tuan Faisal, dan kita juga boleh jumpa dengan kaunselor dekat contoh JKM, LPPKN. So memang banyak kaunselor, dan kita juga banyak kaunselor yang buka firm mereka sendiri. So di situ kita sebagai perempuan, kita memang boleh berdamai dengan takdir, tapi kita kena move on. Kalau itu dah memang jodoh kita setakat 20 tahun, so 20 tahun saja. So insya-Allah, dan ramai yang saya tengok lepas daripada mereka bercerai cara baik, dan mereka boleh berkawan bahagia. Itu yang kita bincang tadi, Fatin, yang mana kadang-kala perkahwinan ni, jodoh ni, kadang-kala mungkin kita ni ditakdirkan untuk berkawan sahaja dengan dia, bukan bersuami ataupun isteri. Kawan lebih baik. Berkawan lebih baik. Baik, berdamai dengan takdir kita. Terima kasih banyak-banyak Dr. Siti Aisyah dan juga Tuan Faisaluddin atas perkongsian hari ini. Baik, motif kita pada hari ini adalah untuk membantu memberikan semangat anda lebih mengetahui situasi anda, jadi individu yang lebih bijak. Ya, dan ambil manfaat apa yang kita kongsikan hari ini, insya-Allah. Dan selepas ini kita nak berrehat seketika. Selepas itu banyak lagi perkongsian nak kami kongsikan. Ada satu persembahan dan juga satu demo selepas ini. Wanita hari ini. Di larut malam yang dingin, ku masih terjaga oleh rasa asmara yang hangat membara karena kamu. Tanpamu di sini aku mulai gelisah. Ku fikir apakah sudah engkau dustakan cinta kita. Jangan biarkan hari-hariku sepi tanpamu.
saja, walau hanya sementara. Biarkan aku merasakan sentuhan kasihmu. Teringat suatu masa kau berjanji padaku, sentiasa menemaniku dan menua bersamaku. Jangan biarkan hari-hariku sepi tanpamu. Bersama dengan rindu, bertemankan gelap hidupku. Bersama kesunyian, bertemankan sepi di hatiku. Berikan ku sesaat saja, walau hanya sementara. Biarkan aku merasakan sentuhan kasih. Pulanglah sayang, pulang padaku. Jangan biarkan jarak dan waktu memisahkan kita. Bersama dengan rindu, bertemankan gelap hidupku. Bersama kesunyian, bertemankan sepi di hatiku. Berikan ku sesaat saja, walau hanya sementara. Biarkan aku merasakan sentuhan kasihmu. Bersama dengan rindu, berikan ku sesaat saja, walau hanya sementara. Biarkan aku merasakan sentuhan kasihmu. Diana. Bersama dengan rindu. Sihat, Diana. Alhamdulillah. Awak tahu tak tadi awak nyanyi saya dengan Fatin siap twirl-twirl kat I know, sana. you guys look so good today. Okay. Cantik sangat. Sedapnya lagu, Terima Diana. kasih. Tadi awak mula nyanyi saya dah wow. Thank you sebab bagi saya Penghargaan. Pentas. pentas untuk saya. Okey. Dah lalang tadi kongsikan juga bersama dengan rindu ni. Yeah. Hujan-hujan mendengar lagu ni rasa dibawa-bawa kerinduan tu. Hujan-hujan, malam-malam yang sepi, sendu dan sebagainya. Sedih pula saya. Bolehlah kita dengar lagu bersama dengan rindu. This is my lagu kedua saya tahun ini. Okey. Okey. First lagu raya. Ini adalah lagu kedua dan saya sangat I really like this song. Saya memang suka lagu ni, so saya harap peminat pun boleh Okey. Baik, we really love this song as well. Diana mungkin boleh kongsikanlah kolaborasi ini bersama dengan Ezra Kong Ezra kan? Kong. Bagaimana pengalaman bekerja dengan Ezra? Ezra is so professional sampai saya takut sebab dia sangat macam organised, on Yeah. point, and I think I record lagu ni tak sampai sejam. Oh, wow. So he's very fast. Okey, Yeah. okey. Dan hasilnya pun alhamdulillah lah. Nice. Okey, itu antara proses lah. Kalau melihat kepada proses video klipnya juga, ideanya daripada siapa? Mungkin Diana, mungkin daripada Ya, produksi sendiri? ada combination daripada saya dan Team UM, Universal Music. Sebab saya pun baru lagi, banyak benda yang saya tak berapa tahu. Baik. But the next music video, insyaAllah saya akan direct. Oh, So I have wow. more kind of involvement dalam pembikinan lagu dan Baik, sebagainya. ada sebab ke di sebalik buku Nicholas Sparks yang ada kat I mean, I music love video? Nicholas Sparks. The Notebook memang saya punya all-time Okay. favourite movie. Baik. Jadi Okay. that's why lah saya rasa macam nak insert Nice. this element. Alright. Okey. Berlakon dah, mengacara dah, menyanyi pun dah. Apa jangkaan untuk selepas ini? Saya tak boleh mengacara like you guys. You guys are so good. Saya boleh tapi it's not macam dia bukan my true passion. Menyanyi is my true passion. Okay, Jadi tahun ni dengan tahun depan kita akan banyak keluarkan lagu-lagu. Okay. And maybe I will start to songwrite, direct and all that stuff. So Okay. kita fokus pada sebab saya rasa macam a little bit bosan dengan lakonan sekarang. Okey. Nak cuba sesuatu baru. Tukar cita rasa sedikit lah. Baik, sebab ramai yang bertanya, Diana ada lagu lagi tak dalam komen-komen di YouTube. Jadi ini jawapan untuk anda yang bertanya. Jadi memang ada. Dan mungkin Diana boleh kongsikan juga selain daripada menyanyi ini, ada apa-apa perancangan lain buat diri Diana sendiri tak?
Kita akan keluarkan tak lama lagi akan keluarkan satu special product, special project. Okay. Yeah, that's all. There akan ada lagi 2 lagu tahun ni tak silap. Okay, genre-nya sama? Genre lagu orang putih. Orang putih. Orang putih. Lagu English tu is more fun. Tapi it's kind of like fun perly lah. It's like a jab. Tapi saya suka lagu Raya Diana. Dia macam very catchy, semangat. And a bit modern too. Kan? Okay. Dan di hujung mungkin di mana mereka nak dengarkan lagu terbaru daripada Diana dan juga mungkin nak berinteraksi di mana platformnya? Di semua streaming platform boleh jumpa saja dekat Spotify ke Apple Music ke and YouTube, also on the radio. Baik. Saya masih belum lagi pandai promote lagu. Baik. Terima kasih banyak Diana. Tapi kan Diana, orang kata penyanyi selalunya tak makan aiskrim ke minuman ais sebab nak jaga suara. Awak makan aiskrim tak? Saya memang minum air sejuk je. Air sejuk je. Kita ada aiskrim Malaysia hari ni, Diana. God. Suka Yes. kan? Diana suka dan kami pasti anda pun suka. Jadi kami ada perkongsian untuk anda. Kita Jadi nak ke sana. kita ke sana. Diana nak ikut boleh? Terima kasih Diana. Terima kasih banyak Diana. Kita harapkan semua yang baik-baik untuk Diana untuk keluarkan banyak lagi hasil selepas ini. Terima kasih. Kami akan bawakan aiskrim untuk Diana nanti. Jom. Terima kasih Diana. Okey, kita bersama dengan Puan Syafini. Betul Puan Syafini ya? Okey, dah tak sabar ni Puan Syafini tengok kat depan ni satu tray penuh dengan aiskrim Malaysia tapi yang ni unik sedikit. Aiskrim Malaysia yang ada inti ke apa? Kita filling kat dalam macam inti macam kuih Okey, ini menariknya ataupun dah dimodern kan. Kalau dulu panjang dan kosong adalah ada nenas sikit-sikit kan. Okey, mana dapat ilham sebenarnya ni? Saiznya pun dah agak gemuk sikit. Baby. Okey, mungkin boleh terus kongsikanlah Syafini. Macam mana nak buat? Dan ilhamnya? Ilhamnya daripada PKP lah. Start bekerjanya kita sambil-sambil sembang, kita sambil-sambil tunjukkan demo juga. Boleh. Okey, ni plastik lah. Saiz ni boleh. Kita tunjuk. First nak pilih lah filling mana. Okey, Sugi go. Sugi nak mana? Blueberry. Apa? Blueberry, strawberry, coklat. Okey, let's go with blueberry. Okey, blueberry. Macam semua saya nak. Okey, kita dah letak siap-siap dalam piping bag ni kan. Blueberry, kita masukkan je. Okey. Oh, masukkan filling dulu. Masukkan filling dulu. Tengok je ikut sukatan kita banyak mana. Kita agak-agak lah. Ini punya kerja kena teliti, kena banyak bersabar. Sebab dia satu-satu kan kita nak buat. Betul. So, kita ratakan dalam plastik. Ini tekniknya. Okey, tekniknya. Macam best. Kita rata-ratakan. Okey. Sekarang kita masukkan base dia. Okey. So, susu. Memang susu yang bukan susu biasa, memang dah masak lah dengan bancuhan dia. Kita dah masak sehingga nampak saya ada pengalaman. Itu kita lebih memudahkan lah kan. Okey, so kita masukkan macam biasalah. Sukatan ni memang saya dah letakkanlah satu sendok ni untuk saiz plastik ni. Tapi hari ni memang ada jual ke plastik? Saya memang ada jual. Yang kecil-kecil macam ni dipotong memang ada dah sekarang ni. Okey. Puan Syafini, tapi saya dah agak-agak susu ada apa lagi kat dalam tu? Susu. Susu pekat, susu cair. Ada bancuhan tepung ni untuk seksa dia jadi lebih gebul lah. Gula memang banyak lah. Inilah cabaran dia ya. Cabaran dia. Selalu dia panjang, mudah. Tapi ini pendek, macam mana nak mengikat tu. Okey. Dah masuk macam ni kita agak Okey, kita pusing. Pusing. Tarikkan sikit. Cara saya guna tali. Alah, tak cik. Mana guna tangan tak boleh. Awak jangan nanti saya guna tali, okey. Okey, dah ada talinya. Okey. Ini menarik juga ni. Kita ambil ujung. Memang kena sangkut. Kita akan sangkut kat mana-mana tiang ke besi ke. Benda baru saya belajar hari ni. Mudah tarik okey. First, kan jari kita. Yang satu ni kita tarik. Masuk, pusing je kat bawah ni. Ikut je. Okey. Pusing. Lepas tu ni, ambilkan atas ambil tu. Dua, masukkan kepala dia. Alright. Bagi kepala. Ekor ni kita tarik. Perfect. Kita tarik. Kita tarik je. Okey. Macam mana kita nak keluarkan tali tu? Macam mana kita tu? Kita tarik. Tarik je. Yes. Wih, seronok pula. Alah, buka. Sorry. Saya ulang balik. Tapi Fatin, kalau awak nak praktis, awak guna rambut saya dulu. Awak praktis guna rambut saya. Saya dah biasa laju. Kena buat laju. Faham. Okey, tapi dia adalah dia punya step by step dia ya. Kita tarik je keluar. Ini macam best ya. Kalau saya tahu ni saya minta mak saya buat macam ni dulu. Okey, tapi apa ni? Tiba-tiba penerbit kami kata ada cabaran kami perlu buat. Saya saya makan cabaran saya makan
Fatin boleh cuba. Tapi sambil-sambil tu nak tanya juga. Apa antara flavor yang ada kat depan ni? Flavor yang ni jagung lah. Gunting. Plastiknya. Gunting. Oh, ni jagung Dia just tarik je. Oh, tarik je. Okey. Biasa kita pakai gigi. Tapi takutlah terpercik ke apa kan. Okey, silakan. Jagung, coki-coki, Milo. Yang hotnya biasanya Oreo lah. Ini keladi ke? Ini keladi. Ini asam buah. Yang ni filling lah. Blueberry, strawberry. Ini Fatin tengok ni, ini marshmallow. Kita akan masukkan juga. Boleh ah? Menarik. Boleh ke kita nak tunjukkan? Boleh. Saya rasa sampai ke esok saya tak buka benda ni. Okey. Sambil-sambil tu boleh tak Puan kongsikan juga di mana mereka nak dapatkan aiskrim Malaysia ini? Aiskrim Malaysia boleh dapatkan di aiskrim Simple 4Q. 4Q tu apa? Disebutkan nama anak saya 4 orang. Bermula dengan huruf Q. Kisha, Kafia, Kait dan Khaif. Itu dia 4Q. Okey. So banyaklah kan yang kita boleh lakukan dengan anak beranak kalau ada masa terlapang kan. Okey. Kita nak buat ni, kita perlukan ambil masa yang sangat lama. Jadi sementara saya nak buat ni, kita berehat terlebih dahulu. Kembali selepas ni saya janji saya tunjuk hasilnya. So, okey tak? Dah separuh. Selepas ini. Okey, kita masukkan Masukkan ni. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Masih lagi bersama kami. Ini segmen aiskrim tapi kita dah selesai dah. Dah hujung siaran kita hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan kepada penonton-penonton yang banyak hantar komen-komen untuk topik kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Puan Syafini Izawawi. Ini dia tadi saya dah janjikan. Awak ingat ke tu? Awak buat simpulan tu awak buat ke? Tak. Ini comel kan? Sebenarnya ini sukatan dia semua sama. Kan? Rupanya ini sukatannya mesti satu senduk ni. Saya tanya dia buat simpulan tu. Lari tidak, dia tukar topik. Tukar topik. Okey, tapi apapun. Topik esok. Topik esok adalah kenali pasangan anda. Itu penting. Kadang-kadang duduk bertahun-tahun pun Fatin mungkin tidak mengenali pasangan dengan begitu baik. Setuju tak Puan Syafini? Setuju. Dah cukup mengenali suami? Baru 11 tahun insya-Allah. InsyaAllah berkekalan. Amin. Baik, terima kasih atas sokongan dan juga perhatian anda. 1 jam bersama dengan kami. Kami nak selesaikan aiskrim ni. Kita jumpa lagi esok. Terus jaga diri anda. InsyaAllah terus kekal bersama kami di Wanita Hari Ini. Cukup kau. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri. Kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri.